Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak tahulah, mungkin adik-adik semua ataupun tuan-tuan perempuan semua dah tengok melalui halaman Facebook Sungai Batu. Saya Nordini binti Muhammad Noh, selaku admin yang menyelaras dan mengendalikan halaman Sungai Batu sejak 2014. Kemudian latar belakang tu, saya adalah seorang sebenarnya dia ada satu buku. Saya bukan nak promote buku, tapi sebenarnya kalau you all nak buat satu kajian tentang Sungai Batu ni, dia ada satu buku yang saya tulis tentang sejarah, ya, tentang macam mana penglibatan saya dengan Sungai Batu dan sebagainya. Jadi saya ni sebenarnya menolong kerajaan negeri Kedah untuk memperkenalkan Sungai Batu kepada umum lah, ya, 2014. Kemudian mula-mulanya memang dibawa sendiri oleh kerajaan negeri Kedah. Kemudian separate, saya bawa secara bersendirian lah, tapi masih membawa dengan misi untuk memperkenalkan Sungai Batu kepada masyarakat umum. Kiranya saya ni pernah salah seorang penulis kepada media Kedah. Macam itulah. Ini latar belakang. Jadi dalam buku tu saya, kalau saya okeylah, saya ingkaskan lah. Sebenarnya saya kenal Sungai Batu pun dah selepas 3 tahun Sungai Batu ditemui dengan fungsi-fungsinya. Maknanya saya dah lewat 3 tahun, 2013, akhir 2013, di mana pada waktu itu memang tak ada siapa lagi yang tahu lah tentang tapak tu. Dan kondisi tu memang dalam situasi tu bukan saja Malaysia, even orang panggil apa, jabatan-jabatan kerajaan negeri yang duduk dalam daerah tu pun tak tahu tentang Sungai Batu tu apa. Itu. Soalan seterusnya macam kita orang macam nak tahu sedikit lah mengenai Lembah Bujang ni. Okey. Dalam buku sejarah, okeylah saya terangkan . Okey, sebelum ni Lembah Bujang diwakili oleh candi. Ya, bila kita sebut tentang Lembah Bujang, kita tahu yang ada di Malaysia ini ada 2 buah kerajaan lama. Satu kerajaan Kedah Tua, ya, diwakili oleh Lembah Bujang, dan satu lagi kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. So bila kita sebut tentang Lembah Bujang, directly kita akan fokus kepada candi, betul tak? So penemuan candi-candi itulah yang dikatakan Kedah Tua. Itu sejarah yang kita belajar waktu saya dalam tahun 1995, 1991, tingkatan 1, tingkatan 2, yang itulah yang saya dapat. Kakak keluar habis dah semua, apa sebab? Ada ke tak ada ni? Lag kot. Oh, lag. Ada. Ada. Tak nampak pun. Okey. Boleh sambung tak? Boleh. Okey. So kiranya kita kalau sebut Lembah Bujang ni, kita directly kita akan fokus kepada candi. Dan bila sebut candi, orang akan kita lebih banyak kepada tafsiran ataupun kesimpulan awal ataupun kesimpulan pada waktu ditemui, iaitu candi itu adalah kebudayaannya dibawa daripada India. Dan benda macam tu, dan pegangan agama pun for sure lah, bukannya Islam lah kan. So ianya memberi kesan yang sangat negatif kepada masyarakat, terutamanya bangsa Melayu dekat situ lah. Jadi perkembangan sejarah dekat situ terhenti, ya, lagi satu disebabkan keterhadan maklumat, dan juga memang dikenal pasti sebagai candi ni tempat untuk peribadatan Hindu-Buddha. Okey. Kemudian termasuklah, sebab tu bila saya kata saya ni terlibat dengan Sungai Batu sejak 2000 baru kenal 2013, disebabkan itulah, sebab kita kata Lembah Bujang ni kawasan semua kawasan peribadatan India kan, Hindu.
Jadi peribadatan agama lain. Jadi kita rasa macam apa-apa yang ditemui itu mesti berkaitan dengan agama dan juga budaya lain. Ya. Kemudian kita tak tahu pada okey, itu satu benda. Satu lagi, sebelum Sungai Batu ditemui di dunia ini, ada menjadi satu orang panggil apa, sejarawan dunia mencari di manakah tempatnya besi diambil. Satu dunia ada cari ni sebenarnya. Dan even kalau kata ada buku dalam Oxford tulis, ada satu tempat dipanggil Kalai, Kalai, dan siapa pun tak tahu di mana Kalai tu berada. Banyak dalam saya sendiri baca buku tu, writing daripada situ pun ada yang kata Kalai ni Kelang, Kalai ni apa semua, dan melainkan satu lagi dirujukkan bahawa Kalai itu daripada salah satu tempat di Nusantara. Tapi kita tak boleh nak, orang kata apa, tak ada satu bukti yang menunjukkan Melayu ini ataupun Nusantara Melayu mengeluarkan besi. Sebab sejarah dia hilang. Jadi okey, cerita tu tutup dekat situ. Kemudian pada tahun 2008 melalui penyidikan arkeologi Profesor Mokhtar, penyidikan arkeologi global, Pusat Penyidikan Arkeologi Global melalui USM di bawah Profesor Mokhtar. Dia ditugaskan untuk bawa data untuk kutip data Lembah Bujang untuk dijadikan pusat Lembah Bujang ni pusat pelancongan. Kita nak tariklah orang main kat sini. Okey, kemudian pusat penyidikan arkeologi ni pun buatlah. Bila kutip data, Profesor Mokhtar ni dia cerdik orang dia. Dia kata macam mana? Okey, dia fikir betul, dia kata macam mana? Kenapa kita hanya mention tentang kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pada kurun ke-15, sedangkan Selat Melaka telah digunakan pada kurun yang pertama. Jadi mesti ada, selain daripada Kesultanan Melayu Melaka, mesti ada satu tempat persinggahan ya pada abad pertama di mana Selat Melaka dah sibuk dah. Jadi dia guna satu sistem dipanggil Geography System ya, GIS ya, Geography Information System, di mana penggunaan satelit untuk mengesan pada kurun pertama kat mana tempat yang orang panggil apa, yang boleh kita katakan menjadi pelabuhanan utama pada waktu Selat Melaka digunakan. Sebab sebelum ni sejarah kita hanya kata Kesultanan Kedah Tua, Melaka adalah tempat pelabuhan hanya pada kurun ke-15. So bila detect by GIS itu, ada satu tempat yang sangat dekat dengan daratan pada waktu itu, itulah Sungai Batu pada abad pertama tu. Jadi bila PPAD turun, kat situ ada bata-bata merah tau. So bata-bata merah dia tahu itu adalah pendapatan utama kat situ, pendapatan lama. So dia kajilah, dia masuk penyidikan tu, tanda 97 tapak, daripada 97 tapak dia kaji 54 tapak keluar. So dari situ barulah dia tahu kata, oh sebenarnya kerajaan Kedah Tua ini memang wujud, bukan lagi berdasarkan pada candi yang 1000 tahun lebih muda daripada apa yang ditemui di Lembah Bujang. Itu. Sikit, bila ditemui 54 tapak itu pada sekarang ini, daripada 97 tapak ditandai, 54 dibuka. Pada tahun 2009 di start kita korek tu, 2010 kita dah jumpa beberapa tapak yang ada 4 function. Kalau baca halaman Sungai Batu ya, ditemui dekat Sungai Batu tu bukannya hanya candi ya, bukan candi lagi dah, tapi 4 fungsi tinggalan yang mewakili jeti, mewakili bangunan pentadbiran jeti, yang ada petapak peluburan besi. Kemudian ada satu monumen ritual, iaitu tempat peribadatan masyarakat lama Sungai Batu dekat itu, masyarakat Melayu lah. Jadi semua pentarihan itu adalah pada abad kedua Masihi. Sangat lama.
dan terlengkap sebenarnya di dunia pada waktu yang kita jumpai sampai sekarang ni, terlengkap di dunia. Jadi Puan Dini dalam 54 tapak tu apa ni, dia yang dia korek tu kan, dia jumpa empat dia jumpa apa tu, macam empat aspek tu ke? Okey. Dia macam ni. 54 tapak kita buka kan. Macam kita ada satu kawasan ladang yang besar, dia ada banyak tapak lah. Bila kita buka yang ni, oh ini adalah bila dekat dengan sungai, yang ni jeti. Kita boleh kenal pasti melalui binaan dia, melalui taburan bata-bata, cara kedudukan dia duduk tepi sungai. Jadi kita boleh detect, okey. Banyak tinggalan daripada 97 tapak, 54 yang dibuka tu kita boleh klasifikasikan 54 tapak itu kepada 4 function. Okey, 4 function maknanya dia okey. Jeti, deretan sepanjang penemuan tinggalan di sepanjang jeti adalah penemuan tinggalan di sepanjang sungai dikategori sebagai dikenal pasti sebagai jeti. Okey, kemudian ada lagi tinggalan di tepi jeti tu pula apa dia? Bila dibuka, dikaji dengan cara seni bina, itu kalau di sebelah dia ada certain bahagian. Okey, area ini diklasifikasikan sebagai syah bandar ataupun bangunan pentadbiran jeti. Maknanya dia bila orang sampai dekat Kedah Tua ni, dia pernah ambil gudang, dia pernah urusan custom, dia pernah urusan jual beli. Situ ada dah. Kita boleh identify kat situ. And then kita boleh identify tinggalan tapak-tapak lain industri peleburan besi. Dalam banyak-banyak tu kita jumpa berbelas-belas lah. Yang jeti belas-belas, bangunan pentadbiran belas-belas unit, peleburan besi pun, tapak industri pun berbelas-belas tapak. Cuma ada satu saja tapak monument ritual, iaitu tapak peribadatan, satu saja. Macam masjid lah, tapi bukan masjid lah. Contoh dia macam tu. Cuma dalam banyak-banyak tapak tu hanya satu saja monument peribadatan dijumpai. Ya. Clear? Boleh tak? Saya nak tahu yang pasal apa tadi Puan Dini cakap pasal Syah Bandar tu. Syah Bandar ni, kiranya Syah Bandar ni apa? Bila kita sebut Syah Bandar, mesti kita teringat dulu sejarah letak Syah Bandar ni orang. Kan sebenarnya dia bukan orang. Dia berkenaan dengan satu orang panggil apa? Semua pekerjaan ataupun semua bidang yang terlibat dengan pengurusan jeti dipanggil Syah Bandar. Orang yang menguruskan jeti dipanggil Syah Bandar, bangunan dia dipanggil Syah Bandar. Bermakna keseluruhan besar pengurusan jeti dipanggil Syah Bandar, bukan orang. Dia bukan orang. Syah Bandar ni adalah mewakili satu sistem pengurusan jeti. Dia ada binaan, bangunan gudang dekat situ, dia ada dewan dekat situ, yang menguruskan jeti itulah. Kadang-kadang bila kita sampai di KLIA, contoh dia kan, KLIA kita nak jumpa orang apa semua tu, sekian-sekian tu, kita akan berdepan dulu dengan unit-unit ataupun bahagian-bahagian bangunan yang menguruskan custom, immigration, yang menguruskan beg-beg kita. Itulah macam tu. Contoh dia kat situ, kat sana, dekat Lembah Bujang, Kedah Tua dah ada dah sistem tu. Dah ada dah sistem bahagian store dia, gudang dia kan. Itu dah ada dah. Boleh tengok sendiri tempat dia tu. Kedudukan dia memang dah ada dah. Daripada timbul dia, bukan orang kata korek tu, masalah bahasa kasar kita, korek tu kita korek lah kan, excavation lah. Dalam 54 tapak tu ada 17 tapak, ya. Bila mula macam cerita macam ni lah, profesor dia kaji-kaji tu, dia jalan-jalan dia jumpa macam batu tau, dia pegang. So bila dia pegang, dia kata apa ni, batu ke apa, keras sangat ni. Ini cerita mula lah, macam mana yang kita tahu kat tempat tu ada peleburan besi ya. So bila dia cekir-cekir, rupanya itu adalah besi yang bukan biji besi. Bermakna besi yang sedia untuk kita tempah jadi pedang, jadi kerih, jadi sebab berbagai barangan besi lah.
Ya, besi ni yang kita jumpa kata biji besi, kita tak boleh direct guna untuk kita tempah, dia mesti lebur dulu. Jadi perusahaan besi yang dia jumpa tu, bila dia jumpa yang tu, dia buat selidik lah. Okey, tapak-tapak ini daripada 3-17, dia buka 6. So bila dia jumpa 6 tu, 6 tapak, bila dalam 6 tapak tu dijumpai semua benda-benda yang menunjukkan adanya perusahaan besi. Okey, contoh kalau kita nak buat, kita kata kita jumpa kilang kereta. Contohlah kan. Kilang kereta tu dia mesti ada apa? Dia kita ada tayar whatever, itu dah moden sangat dah, pening kepala pula saya nak terangkan. Dia mesti ada, okey, macam contoh kita jumpa industri, kita nak anggap, okey, andaikan tapak, bukan nak mengandaikan, kita nak kata apa, nak tetapkan, okey, tapak kita jumpa ni industri besi lama berdasarkan pada 4 asas dia yang kita jumpa. Satu, tuya. Tuya tu tahu kan, yang serombong besi tu. Tak, saya ambil dia punya contoh. Okey. Ya. Ini contoh tuya. Ya, di setiap tapak tu yang dijumpai ada tuya ni. Ni. Ni bukan satu tau. Di satu-satu tapak ada contoh di satu tapak saja yang saya tulis tu ada 2 juta. Ni 2 juta benda ni. Satu tapak. Di satu longgokan. Di lain longgokan dan tapak yang sama pun ada benda ni. Ini dipanggil tuya. Peniup angin untuk kita hembuskan ke dalam relau ketuhan untuk hasilkan tahap pembakaran sampai 1600 darjah Celsius tu. Ini dia tuya. Okey. Hai, berat ni. Ini kalau dekat Perancis ni, Minah kena tangkap lah ni. Sebab 1 daripada 20. Ini 1 daripada 2 juta. Bukan je nak tunjuk je ni. Sebenarnya kena tampung ni. Kena tampung dengan pahat Minah pegang. Berat ni. Tuya ni dipinjamkan untuk sebarang pembentangan kan. Tapi nanti ada Minah akan pulangkan lah. Cuma nak tunjuk kepada pembaca. Ini dia tuya. Daripada berjuta-juta di tapak arkeologi Sungai Batu. Baik. 2 kg. Tengok dia punya tu ha. Sahaja Minah nak tangkap gambar yang dekat-dekat. Inilah tuya ni ha. Digunakan di dinding relau untuk dipanaskan dalam relau tu lah. Api, kontrol api sampai ke 1600. Memanglah 1100 hingga 1200 jam. Tapi untuk kualiti yang terbaik, lagi tinggi, lagi elok peleburan besi tu. Okey. Ya. Khazanah negara. So kita depa jumpa tuya, depa jumpa besi, sisa besi, depa jumpa biji besi sebelum jadi sisa besi. Jadi depa tahu itu kat situlah tempatnya berlakunya industri peleburan besi. So yang saya pegang ni tuya lah. Dia sebenarnya dia ikut dia 8 inci, tapi yang ni dia dah pecah dah. Okey. Apa dia Umi tadi? Umi tanya apa lagi kat ni tu? Saya lupa dah apa dia tu lagi. Umi nak tanya pasal tu lah. Peleburan besi, industri besi masa sambung tadi. Masa zaman tu. Okey, bila Prof jumpa tu, bila dia tahu kata besi dan jumpa dengan tuya, dia jumpa relau tu dalam satu ketuhar yang kita buat, satu bentuk ketuhar, dia punya ketinggian dia 1 meter, ada 2 meter, 1 meter yang dalam tu boleh masak 30 kg 30 kilogram besi ya. So dalam bila jumpa, tapi tak jumpa lah relau yang siap, sebab bila dah runtuh sebelum tu dah memang untuk ambil besi kita kena pecahkan relau ketuhar besar tu, kita kena katok, pecah, ambil sisa besi, baru dibina kembali relau baru untuk peleburan. Jadi kita jumpa sisa relau, sisa besi, biji besi dengan tuya. So 4 function ini
dah jadi apa memang saya duk tengok ada Fahri Rahman yang kerja duk gelak saya duk kena. Okey. Apa tu nama, jadi dia apa tahu itu adalah industri besi tu. Bila dah tahu kata besi, barulah Profesor Mokhtar ni dia checking balik semua sejarah-sejarah, kitab sejarah daripada benua. Barulah dia jumpa apa yang sejarawan dunia cari. Kat sinilah di Malaysia lah, ya, orang Melayu lah yang mengeluarkan besi untuk dunia. Dan kita mengeluarkan besi di semasa untuk semua tamadun dunia yang sedang berlangsung pada waktu tu. Kita bekalkan besi untuk tamadun Mesopotamia. Kita bekalkan besi untuk tamadun Besar. Kita bekalkan besi untuk tamadun China. Kita bekalkan besi untuk India. Kita bekalkan besi untuk Greek. Bayangkan waktu tu peperangan di setiap tamadun berlaku. Dan kita supply besi itu pada mereka. Betapa besarnya apa yang dijumpai. Saya cerita betul lah. Inilah yang saya sedang tulis ni, bagi tahu kepada masyarakat, bagi tahu pada bangsa Melayu, anak-anak muda, itulah yang ditemui di Sungai Batu. Yang puan cakap pengaruh agama Hindu-Buddha tu, kami ada buat kajian yang kedatangan pertama dekat candi tu adalah agama Buddha kan? Hindu-Buddha kan? Ya. So, adakah masa tu kedatangan agama Islam juga datang pada situ? Dan macam mana persepsi orang-orang agama Hindu-Buddha dengan agama Hindu-Buddha bila kedatangan dapat di situ? Okey. Dia sebenarnya Islam tu dia mula-mula situ bila kita jumpa monumen peribadatan, dia tak ada kena mengena dengan Hindu-Buddha tau. Dia punya cara pembinaan dia tak kena dengan Hindu-Buddha. Bukannya agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha abad yang selepas abad yang ke berapa? Ketiga, keempat Masihi. Tapi abad pertama 110 tu, bukannya kita ada satu monumen ritual yang bukannya dia permulaan dia bukannya 4 segi yang you all nampak yang ada dalam halaman sekarang. Dia ada yang kita ada tu, dia ada 4 segi, dia ada bulatan, lepas tu dalam bulatan tu dia ada 4 segi, kemudian dalam tu dia ada bulatan balik berbentuk stupa. Bukan. First yang dijumpai sebenarnya yang dibina adalah bulatan. So pada abad 110 ya AD Masihi tu, sebenarnya agama anutan tu bukannya agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha tu 300-400 tahun baru wujud, baru wujud. Bermakna bukan agama Hindu-Buddha lagi. Agama yang kalau kata bulatan, pada saya bila saya rujuk pada Profesor Mokhtar, ialah adalah monumen yang menunjukkan peribadatan monoteism Islam. Monoteism itu Tuhan yang satu. Okey. Kemudian pada waktu, tapi kita orang putih ni barat, dia tak orang mengiktiraf sebarang penyembahan macam contoh kita kata Tuhan yang satu yang gaib lah. Jadi dinamakan animisme. Ya, Melayu tu sembah Gunung Jerai. So kita punya catatan yang kita letak sekarang, yang kita gunakan pada abad 110 Masihi, masyarakat Melayu dulu beragama animisme, iaitu menyembah Gunung Jerai. So pada abad yang pembinaan 4 segi tu berlaku pada abad Masihi yang keempat. Waktu tu barulah mai Hindu-Buddha ni. Mai Hindu-Buddha, mereka bina lah 4 segi tu. Jadinya transition animisme ke Hindu-Buddha tu berlaku pada betul-betul agama Hindu-Buddha tu wujud di dunia ni. Mula-mula animisme, kemudian Hindu-Buddha. Islam sebenarnya, kalau kata-kata Islam Islam datang dengan Nabi Muhammad lah kan, pada abad yang ke-7 Masihi. Jadi transaction dia animisme, Hindu-Buddha, Islam. Bila Islam datang, Hindu-Buddha dah tak ada dah. Dan transmisi tu berlaku dengan very
soft balik. Soft dan tak ada peperangan apa semua. Jadi betul lah kalau ikut dulu, mula-mula animisme, lepas tu Hindu-Buddha, lepas tu Islam. Jadi dia punya kronologi anutan tu dia berlangsung dengan very smooth dan mengikut peredaran. Betul lah kedatangan Islam bukannya sebelum Hindu-Buddha kan. Dia selepas Hindu-Buddha baru Islam kan, pada abad yang ke-7. Tapi untuk sebagai kita pengetahuan kita, Islam tu bila Nabi Muhammad baru Islam tu agama tu dinamakan Islam. Tapi sebenarnya Islam tu memang dah ada pada waktu zaman Nabi Adam lagi turun. Bila kita akidah yang satu tu sebenarnya agama Islam lah, cuma tak panggil agama Islam lah kan. Itu kena adik-adik semua kena baca balik lah. Dia banyak lagi penerangan, banyak lagi lah. Sebenarnya agama yang sama je. Agama menyembah Tuhan yang satu ni, yang Rasul-Rasul bawa ni semua agama Islam. Tapi bila Nabi Muhammad sampai je baru kita panggil Islam. Jadi sebenarnya kalau kita baca Quran pun, kenapa waktu zaman Nabi Ibrahim pun disebut Islam kan? Sedangkan Islam waktu Nabi Muhammad. Jadi kena baca banyak lagi lah. Dan orang Melayu, transaksi dia bertukar ke agama Islam tu tepat-tepat pada Masihi yang ke-7. Tapi dalam sejarah kita, abad yang ke-12 baru kita masuk Islam dengan besar-besaran. Jadi kat situ tu you all kena cari buku banyak lagi lah. Saya nak terang banyak-banyak pun sebenarnya kalau yang tu tu orang kata Sungai Batu ni dia membuahkan pertanyaan-pertanyaan yang mana sepatutnya kita kena ada kajian yang serius lah daripada pelbagai belakang bidang lah. Lagi satu yang saya rasa saya kena tekankan juga, industri besi yang dijumpai di Sungai Batu adalah pada kurun ke-8 sebelum Masihi. Tahu kan beza sebelum Masihi dengan Masihi ni kan? Tahu tak beza sebelum Masihi dengan Masihi ni? Tahu tak Masihi dengan sebelum Masihi ni macam mana? Tak tahu. Istilah sebelum Masihi. Kalau Mimi tak tahu. Okey. Macam mana nak cakap ni? Orang kena tengok satu video ni berkenaan dengan sebelum Masihi dengan ni. Okey, macam ni mudah je. Pada titik Nabi Isa dilahirkan, selepas tahun-tahun Nabi Isa dilahirkan, okey, contoh dia hari pertama Nabi Isa dilahirkan, itu berlaku pada abad pertama Masihi. Dikira Masihi. Tempoh, okey, contoh dia 100 tahun selepas Nabi Isa dilahirkan, dipanggil satu kurun Masihi. Kurun pertama Masihi. Bermakna 100 tahun selepas Nabi Isa dilahirkan, dipanggil Masihi. Kita ini pada tahun 2021 Masihi. Jadi, okey, kiraan sebelum Masihi ini apa-apa peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Apa yang dijumpai di Sungai Batu, paling awal dia bertarikh pada 800 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Itu dipanggil abad ke-8 Masihi. Abad ke-8 sebelum Masihi. Bermakna 800 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan, Melayu dah bekalkan besi kepada dunia. Tu beza dia, sebelum Masihi dan selepas Masihi. Clear tak Umi? Okey. Tu dia.